Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Iqbal bin Khalid alias Topik dan nombor metrik saya BP2316-0562. Pada hari ini, saya dan Shilda ingin mengulas tentang artikel yang telah kami pilih yang bertajuk Authentic Leaders Energize Employees, Indirect, Beneficial and Adverse Effects of Authentic Leadership on Intrinsic Motivation and Exhaustion by Mounts et al. 2024. Untuk pengenalan artikel ataupun kajian ini, kajian ini berkenaan tentang kepimpinan autentik yang menekankan kejujuran, ketulusan dan nilai moral pemimpin itu sendiri. Lebih mudahnya, kepimpinan autentik ini merupakan kepimpinan yang ideal dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, kajian ini juga mengkaji kesan kepimpinan autentik ini terhadap motivasi intrinsik dan keletihan emosi pekerja. Sebelum itu, apa yang dimaksudkan dengan motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik ini bermaksud motivasi dalaman individu itu sendiri. Maksud dia, individu itu melakukan suatu perkara tanpa menghiraukan ataupun tanpa menginginkan ganjaran ataupun pengiktirafan, tetapi beliau melakukan suatu perkara itu untuk mendapat kepuasan ataupun rasa puas hati. Contohnya, seorang itu dia bersukan bukan untuk mendapatkan pengiktirafan, ganjaran dan uang tunai kemenangan dan sebagainya, tetapi adalah untuk mendapatkan kepuasan dan rasa puas selepas bersukan itu. Seterusnya, mari kita beralih kepada metodologi kajian pula. Untuk metodologi kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tinjauan kuantitatif, dan sampel yang digunakan adalah sampel pekerja daripada pelbagai organisasi di sektor pekerjaan. Untuk instrumen pula, kajian ini menggunakan instrumen soal selidik kepimpinan autentik, motivasi intrinsik, dan keletihan emosi. Untuk instrumen ini, untuk instrumen soal selidik kepimpinan autentik, instrumen ini diukur oleh skala authentic leadership question. Manakala untuk instrumen motivasi intrinsik dan keletihan emosi pula, ia diukur oleh skala mana-mana skala psikologi yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Sekali untuk analisis pula, kajian ini menggunakan analisis statistik dan pengantaraan. Selain itu, untuk hasil kajian pula, apa yang didapati melalui kajian ini, kajian ini mendapati bahawa kepimpinan autentik akan meningkatkan motivasi intrinsik pekerja. Manakala motivasi intrinsik yang tinggi pula boleh meningkatkan keletihan emosi pekerja juga. Akhir sekali, kepimpinan autentik akan memberi kesan positif dan negatif secara tidak langsung. Seterusnya, untuk perbincangan pula, apa yang dibincangkan, yang pertama, kepimpinan autentik ini dia tidak sentiasa memberi ataupun membawa kesan yang positif. Yang kedua, motivasi yang tinggi tanpa kawalan boleh menyebabkan keletihan pekerja. Dan yang terakhir, pemimpin perlu menyokong keseimbangan kerja dan kesejahteraan pekerja. Salam sejahtera, nama saya Ashna Hindi dan saya akan teruskan dengan bahagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan,
Kajian ini menunjukkan bahawa kepimpinan otentik memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi intrinsik pekerja. Ini bermaksud pekerja menjadi lebih bermotivasi bukan kerana ganjaran luaran semata-mata, tetapi kerana mereka benar-benar berminat dan berasa bermakna dengan kerja yang dilakukan. Namun, kajian ini juga mendapati bahawa peningkatan motivasi intrinsik tersebut boleh menyumbang kepada keletihan emosi. Keadaan ini berlaku apabila pekerja yang bermotivasi tinggi cenderung untuk melibatkan diri secara berlebihan dalam kerja tanpa had yang jelas, terutamanya apabila sokongan organisasi dan pengurusan beban kerja tidak mencukupi. Sebagai contoh, pekerja yang mempunyai pemimpin otentik mungkin berasa lebih bertanggungjawab dan komitmen terhadap tugasan mereka. Walaupun ini meningkatkan prestasi, ia juga boleh menyebabkan pekerja bekerja lebih masa secara berterusan sehingga akhirnya mereka mengalami keletihan emosi. Dan oleh itu, dapatan kajian ini menekankan bahawa organisasi perlu mengamalkan pendekatan yang lebih seimbang. Kepimpinan otentik tidak seharusnya hanya menekankan peningkatan motivasi, tetapi juga perlu disertai dengan pengurusan beban kerja yang sihat serta sokongan terhadap kesejahteraan emosi pekerja. Saya akan teruskan dengan bahagian kekuatan. Dari segi kekuatan, salah satu sumbangan utama kajian ini ialah pendekatan yang seimbang dan kritikal terhadap kepimpinan otentik. Berbeza daripada kebanyakan kajian terdahulu yang hanya menekankan kesan positif, kajian ini turut mengetengahkan kesan negatif yang berpotensi, khususnya keletihan emosi dalam kalangan pekerja. Pendekatan ini menjadikan kajian lebih holistik dan selari dengan situasi sebenar dalam organisasi, di mana sesuatu gaya kepimpinan tidak semestinya membawa kesan positif sepenuhnya. Selain itu, kajian ini kukuh dari segi teori kerana berasaskan self-determination theory, iaitu teori psikologi yang menjelaskan bahawa motivasi intrinsik dipengaruhi oleh pemenuhan keperluan psikologi asas seperti autonomi, kompetensi dan keterhubungan. Dalam kajian ini, motivasi intrinsik dijelaskan sebagai pemboleh ubah pengantara yang menghubungkan kepimpinan otentik dengan keletihan emosi. Ini membantu kita memahami bagaimana kesan kepimpinan otentik berlaku secara tidak langsung dan bukan secara terus. Dari segi metodologi pula, penggunaan instrumen pengukuran yang telah disahkan serta analisis statistik empirikal mengukuhkan kebolehpercayaan dapatan kajian. Oleh itu, kesimpulan yang dibuat adalah berasaskan bukti dan bukan sekadar andaian teori. Seterusnya adalah bahagian kelemahan kajian. Walaupun kajian ini mempunyai banyak kekuatan, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian. Pertama, penggunaan reka bentuk kajian keratan rentas menghadkan keupayaan penyelidik untuk menentukan hubungan sebab dan akibat antara pemboleh ubah yang dikaji. Ini bermaksud walaupun terdapat hubungan antara kepimpinan otentik, motivasi intrinsik dan keletihan emosi, kajian ini tidak dapat memastikan sama ada kepimpinan otentik benar-benar menyebabkan keletihan emosi secara langsung. Selain itu, kajian ini bergantung sepenuhnya kepada soal selidik kendiri. Keadaan ini berpotensi menyebabkan bias responden di mana pekerja mungkin memberikan jawapan yang lebih positif terhadap pemimpin mereka atas faktor sosial atau perasaan tidak selesa untuk memberi penilaian negatif. Kajian ini juga tidak mengambil kira faktor kontekstual lain seperti beban kerja sebenar, budaya organisasi dan tahap sokongan organisasi. Faktor-faktor ini sebenarnya boleh mempengaruhi sama ada motivasi intrinsik membawa kepada kesejahteraan atau keletihan emosi. Akhir sekali, saya akan teruskan dengan cadangan penambahbaikan. Berdasarkan kelemahan tersebut, kajian masa hadapan disarankan untuk menggunakan reka bentuk kajian longitudinal supaya perubahan motivasi dan keletihan emosi dapat diperhatikan dalam tempoh masa yang lebih panjang. Pendekatan ini membolehkan penyelidik untuk melihat perkembangan kesan kepimpinan otentik secara berperingkat. Selain itu, pengembangan kaedah kualitatif seperti temu bual mendalam atau perbincangan kumpulan berfokus boleh membantu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman sebenar pekerja di bawah kepimpinan otentik. Akhir sekali, penyelidik disarankan untuk memasukkan pemboleh ubah tambahan seperti sokongan organisasi, keseimbangan kerja dan kehidupan serta beban kerja sebagai contoh
moderasi atau pengantara. Dengan cara ini, kajian masa hadapan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan kontekstual tentang kesejahteraan pekerja. Kesimpulannya, kepimpinan autentik memberi manfaat yang besar tetapi perlu dilaksanakan secara seimbang bagi melindungi kesejahteraan pekerja. Sekian, terima kasih.